So, sekarang graph sketching ni dia ada 6 parent function lah. Yang ni piecewise ni dia adalah gabungan daripada beberapa function. So, dia tak adalah bentuk yang spesifik. Okay. So, kalau bentuk yang memang ada spesifik is linear, quadratic, cubic, reciprocal, surd, and then absolute values. Okay, so linear ni, kalau dia punya parent function, kalau kat dalam ni silap sikit ni. Sepatutnya parent function dia berada di kosong ni lah. Okay, dekat basic function dia. Kat sini. Dia mesti melalui kosong tu lah. Barulah kita kata dia basic. Kalau macam dekat dalam nota ni dia dah kenapa saya punya okay, jadi tak? Lah tak jadi pun. Tak apalah, anggap je lah dia tu tegak je. Tak jadi pula. Okay, so sama juga dengan kuadratik ni. Kuadratik ni betulnya dia dekat kosong lah. Kenapa dia nak ada kat situ? Okay, yang ni pun sama. Ni bukanlah dia punya basic. Kalau dah begini. Betulnya begini. Yang reciprocal betul. Surd betul. Modulus pun sama. Modulus pun betul. So ingat parent function tu dia berada di kosong tu. Sebab saya nak ajar transformation graph nanti. Ini maksudnya parent function dia fx sama dengan x. Ni maksud dia. Yang ni fx sama dengan x square. Kalau yang ni sama dengan x cube. Kalau yang ni fx sama dengan 1 over x. Dan surd y, ni lah fx sama dengan surd x. Dan modulus maksudnya fx sama dengan modulus x ataupun absolute values x. Okay, itu parent function. Maksudnya dia tak ada apa-apa nilai lain kecuali dia punya function je. Dan dia adalah positive function. Okay. So, first kena ingat lah macam mana graf linear, graf kuadratik, awak kena ingat bentuk dia. Selagi awak tak ingat bentuk dia, selagi tu awak memang tak akan pro untuk lukis graf. Bila nampak je S cube, okay dah ingat dah. S cube bentuk dia kubik ni. Macam S. Okay, kalau linear senang sebab dia line kan. So maksudnya dia line. Line tegak lah. Line tegak ke atas macam tu. Okay. Kalau kuadratik memang awak akan ingat lah sama ada senyum atau masam. Tapi kalau parent function dia senyum lah. Kalau kubik ni ingat, kalau dia kuasa 3 means dia macam S sikit ni. Dia macam ni. Dia macam tu lah. Dia macam nak S. Tapi tak S juga. Jadi macam tu. Okay. And then reciprocal, dia adalah 1 over x. 1 over x. Maksudnya dia ada atas, dia ada bawah tapi dia ada terpisah dengan satu garis ni kan. So, dia akan dapat macam ni. Ada atas, ada graf atas, ada graf bawah terpisah dengan axis. Kalau nak ingat macam itulah. Orang lain semua tak terpisah. Orang lain semua sambung. Dia je terpisah. Sebab dia punya ni lah. Yang ni saya kata. Ni kalau nak ingat cara nak ingat. Graf reciprocal tu. Okay. Kalau surd ni maksudnya sebelah sayap. Sebelah je. Kalau kita lukis burung dulu-dulu masa kecil-kecil kan kita buat macam ni kan. 2 sayap. Burung ada 2 sayap. Tapi yang ni kita nak sebelah je. Itulah surd. Okay, sebelah sayap. Jadi sebelah je. Ini untuk yang positif lah. Kalau dia negatif nanti dia akan jadi ke sebelah kiri pula ataupun ke bawah. Okay, absolute value ataupun modulus. Kalau kat sini dia je seorang yang ada perkataan V, yang ada huruf V tu. Orang lain tak ada V pun. So awak ingatlah V tu untuk absolute value punya shape. Okay, ni. Kat sini fx, dekat sini x. Saya try. Macam dah jadi je into shape saya. Oh, tak jadi juga. Dia tak nak. Sepatutnya dia terjadi tegak. Ini tak jadi pula. Okay, tak apalah. Okay, so rules of transformation of function. Okay, ini rules dia memang untuk semua graph.
fx ni means dia punya function lah. Function apa pun kat sini. Maksudnya kalau x cube ke, ataupun x square ke, ataupun sec x ke, tak kisah apa-apa function kita fx tu adalah dia punya parent function. And then plus dengan c. Plus c maksudnya dia berada di luar. Di luar awak punya parent function. Contohnya sec x tambah 2. Macam tu lah. So c tu adalah 2. Okay. So dia akan membuatkan daripada graf awak yang asal, dia akan naik ke atas. Sebanyak berapa unit tu lah. Kalau 2 unit lah. Okay. Ini upward. Kalau dia tambah dekat luar, maksudnya dia akan naik ke atas. Sebanyak berapa unit yang dia suruh naik tu. Kalau dia tolak, maksudnya dia suruh awak turunkan graf awak. Okay, downward. So ini naik atas, yang ni turun bawah. Okay, kalau ada dekat sebelah X, maksudnya dia ada kurungan lah. Contohnya macam X tambah 2 kuasa 2. Macam ni. Okay. Dia beza dengan yang tadi yang ni saya buat X square jugalah. Sini kalau ni X square tambah 2 macam tu. Dia bukan berada bersama X. Dia tak kawan dengan X. Dia kat luar X. Okay, yang ni yang atas bawah. Dia punya transformation. Tapi kalau dia bersama dengan X, dia dikurungkan bersama dengan X. Okay. So transformation dia jadi berbeza. Kalau tambah, dia pergi ke kiri. Ni left. Kalau tolak, dia akan pergi ke kanan. Dia terbalik lah. Bukan macam tadi. Tambah naik atas. Tolak turun bawah. Tapi yang ni dia terbalik. Sebab apa dia terbalik? Sebab bila kita buat X tambah 2, maksudnya kita akan buat cari roots dia X sama dengan negatif 2. So bila negatif 2, maksudnya dia akan pergi ke sebelah kiri lah daripada awak punya paksi. Ini X, ini Y kan. So kalau negatif 2, dekat sini. Sebab tu daripada sepatutnya graf asal awak adalah macam ni. Tapi sebab kita cari roots dia kat sini negatif 2. So dia akan pergi ke sebelah kiri. Bukan sebelah kanan. Sebab kita cari root dia. Okay? Itu beza dia. Antara luar dengan dalam. Dekat mana constant tu berada. Okay. Kalau ni sebelah kanan. Negatif fx. Maksudnya negatif x square. Dia sebenarnya reflect dekat x axis. Sebab tu awak akan dapat graf awak bila kita ada negatif x square dia masam. Macam ni. Okay, sebab dia reflect dekat x axis ni. Dia reflect. Dia pantul. Graf awak terpantul dekat situ. Itu sebenarnya yang terjadi dekat graf awak. Sebab kita dapat antara masam dengan senyum. Yang ni x square. Kalau yang biru cair is negatif x square. Okay, kalau dia berada di negatif kat situ, dekat dalam graf, maksudnya negatif x square. Okay, dia berada di dalam. So, dia akan reflect dekat y axis. So, dia akan jadi kalau untuk x square dia akan jadi sama je lah sebenarnya sebab dia akan jadi x square juga. So dia sebab kita reflect dekat y axis kan, untuk x square awak reflect, awak pantulkan dekat y axis awak dapat benda yang sama. Sebab dia adalah x square. Dia tak berubah lah. Okay. Okay, kalau A darab dengan fx, maksudnya contoh dia 3x square. Okay, yang ini dia akan melibatkan stretch vertically. Tapi untuk kita punya syllabus, sebab kita nak sketch graph, so bila sketch antara stretch dengan shrink kita tak nampak beza sebenarnya. Maksudnya daripada graf yang pertama dengan graf yang kedua, bila kita ada, kalau misal kata yang ni kita ambil ni saya ambil
linear, misal kata linear. Okay, parent function kita macam ni. Yang ni y sama dengan x. Tapi bila saya nak lukis untuk y sama dengan 3, y sama dengan 2x misal kata. Okay, graf saya dia akan beza daripada yang pertama tu, dia akan naik sikit je. Dia akan lebih mencuram. Itu maksud dia stretch tu. Okay, dia akan lebih mencuram dekat vertical tu. So untuk sketching, kita tak nampak sangat benda ni perbezaan dia. Sebab ada orang lukis y equal to x memang macam gitu. Ada orang lukis y equal to x macam tu. So dia tak boleh kita nak bezakan. So yang ni just untuk pengetahuan umum je lah. Pengetahuan awak je Kalau dia ada AFX lebih besar daripada 1, dia akan stretch vertically. Kalau dia ada 0 sampai 1, maksudnya dia negatif, bukan negatif, dia apa nama dia, fraction, contoh 1/3, 1/2 and so on, dekat depan graph, dekat depan function awak. Okay, so dia akan shrink vertically by factor A. Kalau f A x dekat dalam, maksudnya A lebih besar daripada 1 berada bersama dengan x. Contoh, kalau kat sini tak boleh nampak lah, kalau linear ni sama je. Dia akan jadi sama je. Ini kalau 3 x square. Ni pun memang tak boleh nampak ni. Ni untuk function yang ni, function yang ni. Dia akan shrink horizontally by factor 1/A. Dan kalau f(ax) 0 sampai 1, dia akan stretch. Okay, ini misal kata kalau ada 1/2x tambah 1. Lebih kurang macam tu lah. Kalau set punya function boleh nampak. Kalau yang dekat luar, dia akan jadi 1/2 set x. Okay. Itu beza dia. Yang ni untuk yang macam ni. Yang ni untuk yang macam ni. Okay. Tapi yang saya kata yang memang awak perlu ingat betul-betul adalah yang atas ni je. Yang antara ini dan ini. Sampai sini. Yang bawah-bawah ni untuk pengetahuan je lah. Sebab kita tak akan nampak dekat dalam graf awak tu dia punya perubahan tu. Sebab kita sketch. Okay. So, kita tengok soalan pertama. Okay, sekarang dia ada 3x minus 4. Kalau ikut graf asal, 3x minus 4. Okay, graf asal kalau saya nak buat y sama dengan x. Y sama dengan x, graf saya begini. So, kalau 3x minus 4, macam mana graf saya? Dia pergi mana? Kiri, kanan, atas, bawah? Pergi bawah. Dia akan turun bawah sebab dia dekat luar ni. Okay. Yang 3 ni tak perlu fikir apa-apa. Macam saya kata tadi, dia semua stretch. Maksudnya dia akan mencuram. Tapi kat dalam awak punya sketch, kita tak boleh nak cakap awak tak buat benda tu. So kita akan fokus dekat yang negatif 4 ni. So dia akan turun ke bawah sebab dia berada di luar function, parent function awak. So daripada patutnya asal dia kosong, tapi dia akan turun ke bawah sebanyak negatif 4. So inilah graf y sama dengan 3x tolak 4. Okay. Dan kalau kita lukis untuk graf, jangan lupa bila dia lalu paksi. So lalu paksi kena tulis. Apa paksi x punya nilai? 34. 4/3. Mana satu? X kosong ke Y kosong? Y kosong. Y kosong. So dia jadi 4/3. Okay. Jangan tersilap. Kalau X kosong dia jadi negatif 4 ni lah. Okay. Kalau ada orang nak tengok dia punya perubahan tu, kita tengok ada satu, kita pakai app. Kalau kita pakai app, dia memang lukis dia sebenar-benar graf awak tu macam mana. So, dia akan nampak lah perbezaan dia. Okay, sekejap. Okay, contoh tadi kalau y equal to x. So, sini x je. Okay, nampak? Dia dapat macam ni.
Okay, kalau saya letak y equal to 3x. Perbezaan dia nampak yang biru ni. Dia cuma lebih mencuram lah. Okay, dia tak landai sangat. Okay, kalau kita tambah lagi macam tadi 3x tolak 4 yang kita akan nampak dalam sketching awak adalah yang turun naik ataupun kiri kanan tu. Okay, yang hijau ni. Kenapa dia jadi macam tu? Sekejap. Nah. Okay, nampak? Daripada kosong, dia turun ke bawah 4. So, yang ni kalau tak nak confuse, tak payah tengok yang ni. Ni kiranya macam parent function dia lah daripada kosong. So, nanti dia turun bawah kepada negatif 4. Inilah yang kita nak tengok, transformation tu. Okay. So, kita pergi balik dekat yang tadi. Okay, kalau x square tolak 4. Ingat, x square. Kalau graf x square, masam ke senyum? Senyum. Okay, so dia senyum. Awak akan dapat macam ni. Tapi dia ada tolak 4 lagi kat luar. So, maksudnya, senyum awak berada di mana? Bawah. Bawah. Tolak 4 So, maksudnya ni x square sahaja. Tapi bila kita nak buat yang tolak 4, maksudnya dia akan turun ke bawah sebanyak 4. Dekat sini lah, negatif 4 awak. So, sini y sama dengan x square tolak 4. Dan ingat, dia ada langgar part sini. Part sini dan part sini. So, kena cari lah. Berapa nilai dia? 2 negatif 2. Okay, negatif 2 dengan 2. Okay, settle yang tu. Okay, itu kalau dia x square minus 4 je. Tapi kalau dia dah begini, ni beza sikit lah. Okay, dia ada satu lagi elemen tambahan, which is ada x punya function. Jadi yang ni kita cerita transformation ni semua. Okay, dia cuma antara parent function dan juga constant. Dia tak ada x element tu. Okay, so kalau kuadratik awak begini, apa kita kena buat dulu? Siapa ingat macam mana nak lukis graf kuadratik ni? Apa kita kena buat? Cari Tukar bentuk dia. Jadi, macam mana nak tukar bentuk dia? Yang jadi HDP tu kah, madam? Maksudnya awak kena buat apa? Dekat awak punya function tu. Completing the square. Yes, very good. So you have to do CTS lah kat sini. Okay. So kita buat CTS. Ada negatif 2 kat luar. So saya akan factor out dulu negatif 2. Okay, saya akan buat ni dulu ni dengan ni dulu. Yang negatif 3 saya salin balik je nanti. So negatif 2 saya bawa luar x square. So sebab negatif saya dah bawa luar. So dekat dalam negatif balik 5/2. X tolak 3. So saya akan buat completing the square dekat dalam kurungan ini. Okay. So negatif tu dalam kurungan x dekat sini ikut tolak. So sini pun tolak lah. 5/2. So 5/2 divide by 2 lagi. So jadi 5/4. And then letak square. Dekat luar always negative. Okay, yang dekat sini awak ikut je atas ni apa. Kalau dia negatif, negatif lah. Tapi kalau yang dekat luar ni memang always negatif. Ni memang always. Dia bukan ikut siapa-siapa. Okay. Dia always negatif. And then ini kuasa 2. 5/4 awak kuasakan 2. So kita akan dapat 25/16. Itulah completing the square. So, settlekan yang dekat dalam. Dapat negatif 2
X tolak 5/4 kuasa 2. Yang ni saya buka kurungan terus Negatif 2. So nanti dapat tambah 25/8 tolak 3. So saya tekan 25/8 tolak 3 dapat berapa? (25/8) tolak 3 dapat apa? 1/8. 1/8. Okey, so kenapa kita buat CTS? Sebab awak nak dapatkan minimum ataupun maksimum point. Tapi disebabkan graf awak yang ini adalah negatif, so awak akan dapat apa? Minimum ke maksimum? Ni sekarang negatif X square. Maksimum. Maksimum. Ya. Ni yang dia ada tulis kat sini maksimum. Okey. Sebab graf awak akan jadi begini. So maksudnya maksimum point kat sini. Berapa maksimum point dia? Siapa tahu? Saya dah buatkan dah CTS ni. 1/8. 1/8. 1/8 dengan point dia apa? X dia apa? 5/4. 4. Okey. Maksimum dia jadi 5/4 1/8. Okey, so maksudnya dekat 5/4 dan 1/8 graf awak akan bergerak lah. Okey, ni akan bergerak ke 1/5/4 dan naik sikit kepada 1/8. And then barulah kita lukis. Lebih kurang macam tu lah. Okay, lepas tu dia akan lalu dekat paksi X ni. So ni berapa? Cuba factorize ni. Ni factorize macam biasa. Pakai calculator. Factorize 2x square tolak 5x tambah 3. Dapat berapa? Satu dengan 3/2. Okay, 1 dengan 3/2. Ni dah settle. Okay, dekat paksi Y pun sama. Awak kena cari kat sini. So maksudnya cari kat paksi Y, X awak kosong. So bila X awak kosong, sini pun kosong. So tinggal negatif 3. So kat sini negatif 3. Sebab kita dah cari kat paksi Y. Okay, tu cara nak lukis kuadratik. Yang ni dia tak pakailah rules yang transformation graph tu tadi sebab dia kena buat CTS. Kalau tak nanti kalau pakai rules tu dia tak jadi. Sebab rules tu untuk parent function dan constant sahaja. Okay, itu je dia punya titik hilang pula saya punya. Mana? Dia punya beza. Okay, beza dekat sini ni special case sikit lah. Dia tak pakai transformation tu. Awak kena buat CTS. Okay. So kita nak X cube pula. Kalau X cube tambah 2. Kalau X cube yang biasa, awak ada macam ni. So kalau tambah 2, dia pergi mana? Ini Y sama dengan X cube sahaja. Kalau X cube tambah 2, dia pergi mana? Kiri kanan atau bawah? Dia naik atas. Okay. Dia akan naik ke atas yang ni tambah 2. So maksudnya graf awak mula dekat 2. Bukan kat kosong lagi. Kat sini 2. Tadi kosong. Okay. So Y sama dengan X cube plus 2 yang ni. Okay, lepas tu ada satu intercept dekat X. So bila intercept kat X maksudnya Y awak kosong. So berapa nilai kat sini? Bila Y awak kosong, awak akan dapat X cube sama dengan negatif 2. So kita akan dapat cube root of negatif 2. Dapat berapa cube root of negatif 2?
Dapat berapa? Negatif 1.26. Negatif 1.26. Okey, baru settle. Okey. So yang ni pula. Okey, yang ni awak expand dulu. Expand dia, kita tengok dia punya parent function sebenarnya apa. Okey. So dia ada 2x square tolak x cube. So parent function dia yang paling tinggi ni lah x cube. Tapi disebabkan yang ni pun sama, dia tak boleh pakai transformation kita tu. Sebab dia dah special kat situ, dia ada x square pula kat situ. Okay. Dia bukan dengan constant, dia dengan another function. So, bila kita dapat macam ni, kita tahu tadi kalau graph cubic, okay, graph cubic awak, y dengan x. Okay, graph cubic awak dapat begini. Ini untuk y sama dengan x cube. So kalau untuk y sama dengan ini ada negatif x cube. Okay. Bila dia negatif dekat luar, dia akan reflect dekat paksi. Apa tadi? Tengok. Paksi apa? X ke y? Bila dia ada negatif kat luar ni dia reflect dekat x axis. Okay. Dia reflect dekat x axis. So bila dia reflect kat x axis, maksudnya graf awak ni dia terbalik. Dia akan jadi, saya buat kat sini je lah. Dia reflect kat sini, so dia akan jadi begini lah. Yang hijau ni. Ni y equal to negative a. Macam tu So yang hijau, dia reflect. Yang ni reflect ke bawah, yang ni reflect ke atas. Tapi ingat je lah, kalau x squared, x cube, maksudnya kalau positif biasanya kita akan dapat menaik. Kalau negatif kita akan dapat menurun. Macam graf linear jugalah, sama lah. Kalau positif dia menaik. Kalau negatif dia akan pergi menurun. Sama juga dengan semua graf. Awak ingat benda tu dia tak payah ingat reflect ke apa kan. Nanti pening pula. So dia menurun lah. Graf awak akan menurun. Okay, lepas tu dia ada 2x square. 2x square tolak x cube. So first of all kita kena cari dulu dia punya ni. Roots dekat paksi X. Root dekat paksi X dapat berapa? Dia akan langgar kat mana? From here. Kecil sangat pula Tiba saya terkecilkan. Okay ni. From here, roots dia apa untuk paksi X? Saya nak letak intercept dia dulu. 2 dan kosong. Kosong dengan 2. So maksudnya dia akan langgar kat kosong dan dia akan langgar dekat 2. So tadi kita kata dia akan turun ke bawah. Tapi sebab turun ke bawah ni, yang warna hijau ni, dia cuma ada satu intercept. Tapi yang ni dia ada 2 intercept. So maksudnya awak kena gabungkan dua-dua intercept tu. Okay. So daripada atas, turun ke bawah. And then, tak melengkung pula. Okay, patutnya macam ni melengkung. Lepas tu, sepatutnya dia naik, dia turun tapi sebab dia ada 2, so dia kena lalu 2 dulu. Baru dia turun. Okay. Graf ni dia memang ni sikit lah. Maksudnya macam tu lah graf cubic awak. Okay. Kalau dia ada 3 intersection, maksudnya 3 kena lalu. Macam tu je sebenarnya graf cubic ni. Kita tengok intersection dia ada berapa. Kalau ada 2, awak lalu 2-2. Kalau dia ada 3, 3 kena lalu. Okay. So inilah graf y sama dengan 2x square tolak x cube. Okay. Kalau yang 3 per x. Ini parent function apa ni? Apa nama dia? Parent function ni yang mana? Yang tidak bergabung. Dia tidak bergabung tu tadi. 3 per x tu Yang apa ni? 1 per x tu. Maksudnya dia ada atas dan bawah. Dan 3 ke atas tu dia cuma memainkan peranan sama ada awak punya awak punya lengkung tu besar gini ke ataupun besar gini. Macam tu. Ataupun macam gini. Okay. Itu je. Tapi kat dalam sketching kita tak nampak. So 3 per x sama lebih kurang macam 1 per x.
So dia ada atas di sini dan juga di sini. Sebab dia positif. Kalau dia negatif, okay, misal kata saya ada Y sama dengan negatif 3 per X. Okay, kalau dia negatif, graf awak dia akan reflect ke sini. Dia akan dapat kat kuadran yang ke-2 dan ke-4. Okay, ini kalau negatif. Yang ni untuk positif ni. Tu je beza dia. Okay, kalau yang ni pula, okay nampak ni dah. Satu benda, dia negatif. Bila dia negatif, maksudnya dia akan berada di kuadran ke-2 dan ke-4 ni. Okay, bila dia negatif. Okay, kita tengok pula kat bawah. X minus 1. Yang ini menunjukkan dia akan pergi ke kiri atau ke kanan. Kalau kat bawah. Dia bersama dengan X. Dia kawan dengan X. Dia kiri kanan ataupun atas bawah. Pergi mana? Kanan. Ke bawah. Saya petak ni. Dia pergi kiri kanan atau bawah? Kanan. Dia akan pergi ke kanan. Okay. Sebab X tolak 1. Maksudnya X sama dengan 1. Tapi X sama dengan 1 ni, dia berada di bawah ni. 1 over. So sebenarnya untuk graf reciprocal ni, dia ada asymptote kita panggil. Okay. Which is kalau dekat bawah ni, dia tak boleh sama dengan kosong. So X tolak 1, dia tak boleh sama dengan kosong. So X tak boleh sama dengan 1. Sebab tu graf awak akan pergi ke kiri. Ke kanan, sorry. Okay, dia tak boleh sama dengan 1 sini. Awak siap-siap awak ni tandakan dia punya intersect. Dia punya asymptote. Kat sini 1. Dia tak boleh kena. Kalau macam ni, X tak boleh sama dengan kosong sebenarnya. Ni maksud dia, X tak boleh sama dengan kosong. Okay. So, bila X tak boleh sama dengan kosong, sebab tu kat sini dia punya asymptote sebenarnya. Tapi kita tak lukis sebab dia berada di part C. Tapi bila dia ada kat bawah, maksudnya graf awak bergerak. Bila dia bergerak ke kanan, so sebab itulah asymptote dia wujud di situ. Sebab dia dah bukan di part C. Okay. Ni 1. Lepas tu yang ni plus 1. Maksudnya dia akan bergerak ke atas. Daripada kosong ni. Okay, yang ni asymptote untuk sebelah sini. Kosong sebenarnya. Nampak dia dipisahkan oleh asymptote ni. Kosong. Tapi sekarang sebab dia bergerak 1 ke atas. So asymptote untuk part C ini adalah 1. Dia bergerak ke atas. Sini 1. So dekat asymptote ni tak boleh kena. Awak punya graf jadi ini menghampiri dengan hijau dan ini menghampiri juga. Macam tu. Tapi dia tak boleh kena. Dia cuma boleh menghampiri. Okay, so dia bergerak ke kanan 1 dan ke atas 1 dan jangan lupa dia ada negatif kat depan. So bila ada negatif kat depan means dia berada di kuadran yang ke-2 dan ke-4. Sebab dia bukan positive function. Okay, tu beza dia. Ini saya padam dulu takut awak confuse. Nanti dalam video boleh nampak. Okay.